Trump telah melancarkan tekanan habis-habisan terhadap rejim Iran selepas pasukan Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak kosong di Teluk Oman di tengah-tengah sekatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan mereka juga bergegas untuk menyelamatkan 2 anggota tentera Amerika selepas helikopter Apache terhempas berhampiran Selat Hormuz. Pada hari Selasa 9 Jun 2026, krisis di Timur Tengah telah memasuki titik penentu kerana Washington menunjukkan 2 perkara pada masa yang sama. Di meja rundingan, Trump berkata bahawa perjanjian dengan Iran mungkin akan menjadi jelas dalam beberapa hari sahaja. Di laut, pihak komando Amerika tidak membenarkan kapal menembusi sekatan dan bergerak seolah-olah tiada akibat. Di udara, kejatuhan Apache menjadi amaran ketenteraan serta-merta. Tetapi anak kapal berjaya diselamatkan dalam masa kira-kira 2 jam dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Israel terus bertindak. Semasa menyerang Hezbollah di Lubnan, Netanyahu memberi amaran bahawa beliau tidak akan menerima serangan yang datang dari wilayah Lubnan dan Iran cuba melambat-lambatkan rundingan dengan menuntut pembebasan aset. Aset yang dibekukan sambil mengelak daripada menangani isu nuklear secara langsung. Disitulah tekanan daripada Trump semakin kuat. Dia menggunakan sekatan, diplomasi, kekuatan tentera laut, sekutu teluk, dan pemeriksaan ketat untuk menghalang Teheran daripada melengahkan massa, mengancam rantau ini, dan menjual ugutan sebagai rundingan. Apa yang telah berubah di Hormuz? Mengapa Iran kehilangan pengaruh? Bagaimana Trump cuba menukar tekanan menjadi perjanjian? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Perkara utama berlaku di Teluk Oman, berhampiran salah satu laluan maritim yang paling sensitif di dunia. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, kapal tangki tanpa muatan cuba melanggar sekatan menuju ke pelabuhan Iran. Pasukan Amerika telah melumpuhkan kapal tersebut selepas cubaan untuk melepasi sekatan dan mengekalkan kawalan ke atas lalu lintas maritim di rantau itu. Sejak permulaan sekatan pada 13 April, CENTCOM memaklumkan bahawa 134 kapal telah dialihkan, 42 kapal kemanusiaan telah diberikan kebenaran untuk melepasi dan 7 kapal yang tidak mematuhi arahan telah dilumpuhkan. Operasi itu bukanlah satu episod yang terpencil. Ia merupakan sebahagian daripada tekanan langsung ke atas rejim Iran untuk membuka Selat Hormuz, mengurangkan ancaman terhadap sekutu serantau Amerika Syarikat dan bergerak ke arah rundingan yang boleh disahkan. Donald Trump mahukan dokumen yang kukuh, tetapi mesej di laut menunjukkan bahawa dokumen itu tidak akan datang kerana kelemahan. Rezim Iran tahu bahawa Hormuz bukan sekadar laluan kapal. Ia merupakan alat tekanan ekonomi, ketenteraan dan politik. Apabila Teheran menggunakan laluan ini sebagai alat tekanan itu membalas. Laluan ini adalah titik kawalan. Sekatan menyebabkan tekanan berterusan yang paling cuba disembunyikan Iran. Kapal yang telah dilumpuhkan itu menjadi simbol kepada tekanan ini. Ia bukan satu tindakan untuk memperluaskan peperangan tanpa arah. Ia adalah satu tindak balas untuk menghalang satu pelanggaran dan menjelaskan bahawa perintah Amerika di laut akan dipatuhi selagi tiada perjanjian sebenar. Perkara serius yang lain berlaku sejurus selepas itu. Dengan terhempasnya helikopter Apache milik Tentera Darat Amerika Syarikat berhampiran pantai Oman di perairan berdekatan Selat Hormuz, 2 anak kapal berada di dalamnya. Mereka telah diselamatkan dengan selamat dalam masa kira-kira 2 jam dan berada dalam keadaan stabil. Punca insiden tersebut masih dalam siasatan. Setakat ini, pihak berkuasa Amerika Syarikat menangani kes ini dengan berhati-hati kerana masih belum jelas sama ada terdapat masalah mekanikal, tembakan musuh atau sebab lain. Trump menyatakan bahawa para juruterbang berada dalam keadaan baik dan tiada siapa yang cedera. Ini melemahkan kemungkinan propaganda Iran kerana kejatuhan itu boleh digunakan sebagai tanda kelemahan Amerika. Namun, penyelamatan yang pantas menunjukkan sebaliknya. Walaupun di tengah ketegangan serantau, Amerika Syarikat berjaya mengesan anak kapal, mengeluarkan tentera dari air dan menghalang insiden itu daripada menjadi tragedi kemanusiaan dan politik. Perincian ini penting kerana rejim Iran cuba mengeksploitasi setiap kemalangan, setiap serangan dan setiap ancaman untuk menimbulkan ketakutan. Tindak balas Amerika adalah mudah. Melindungi anak kapal, meneruskan siasatan dan terus memberi tekanan. Apache terhempas, tetapi barisan ketenteraan tidak tumbang. Anak kapal berjaya diselamatkan dan sekatan diteruskan.
Donald Trump juga mengekalkan saluran diplomatik terbuka. Sekembalinya dari acara sukan, beliau berkata rundingan dengan Iran masih berjalan dan beliau mungkin akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai perjanjian itu dalam 1 atau 2 hari. Beliau mempertahankan dokumen yang ditandatangani dan kukuh dengan mengatakan bahawa itu lebih baik daripada satu lagi pusingan pengeboman kerana peningkatan ketegangan akan menyebabkan ramai orang terbunuh. Logiknya mudah. Trump mahu memaksa Teheran menerima syarat yang boleh disahkan tanpa membiarkan rejim itu percaya bahawa Amerika Syarikat telah mengetepikan pilihan penggunaan kekerasan. J.D. Vance menguatkan pendirian ini dengan mengatakan bahawa kejayaan mana-mana perjanjian tidak hanya bergantung pada apa yang orang Iran letakkan di atas kertas, tetapi juga pada pematuhan terhadap tuntutan tersebut. Itulah kunci pada masa ini. Kerajaan Amerika tidak hanya mahukan tanda tangan untuk sesi bergambar. Mereka mahukan bukti, pembukaan Selat Hormuz, had terhadap ancaman nuklear dan pengurangan tekanan daripada kumpulan sekutu Iran. Bagi Vance, jika perjanjian itu datang dengan pengesahan sebenar, ia akan menjadi kemenangan besar untuk rakyat Amerika. Masalahnya ialah, Iran cuba bermain di dua pihak. Di satu pihak, mereka bercakap tentang rundingan. Di pihak lain, pihak berkuasa Iran mengatakan bahawa Amerika Syarikat tidak menunjukkan niat baik yang mencukupi dan menegaskan pembebasan aset yang dibekukan. Terdapat juga penolakan untuk berbincang secara langsung mengenai pengayaan uranium dan isu-isu nuklir. Ini menambah keraguan tentang siapa sebenarnya yang berkuasa di Tehran. Menteri Luar Negeri berkata satu perkara, ahli-ahli dalam sistem politik berkata perkara lain, dan akhirnya keputusan terletak pada kelompok teras rejim. Disitulah Trump mengetatkan kawalan. Rundingan itu bukan hanya antara Washington dan Tehran. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar turut diambil kira kerana mereka berada di barisan hadapan ancaman Iran. Iran masih mempunyai drone, peluru berpandu jarak sederhana dan keupayaan untuk memberi tekanan ke atas laluan maritim. Tekanan terhadap Israel juga merupakan sebahagian daripada papan catur ini. Trump berbincang dengan Benjamin Netanyahu selepas pertukaran serangan antara Israel dan Iran dan meminta Israel menahan diri daripada melakukan serangan balas yang lebih besar supaya tidak menjejaskan peluang untuk mencapai persetujuan. Netanyahu bersetuju untuk menahan diri daripada berdepan secara langsung dengan Iran pada ketika itu, tetapi beliau menegaskan bahawa Israel tidak akan menerima serangan daripada Hezbollah dari Lebanon. Perbezaan ini adalah penting. Trump kuba menghalang perang yang lebih besar dengan Iran, manakala Israel terus menyerang Hezbollah apabila mereka melihat ancaman datang dari wilayah Lebanon. Di Lebanon, keadaan masih tegang. Israel telah melancarkan serangan baru ke atas Tyre, di selatan Lebanon selepas arahan pemindahan dikeluarkan. Kerajaan Israel menuduh Hezbollah, sekutu Iran, menggunakan kawasan awam untuk bersembunyi dan beroperasi. Perang di sempadan tidak berhenti, walaupun selepas percubaan gencatan senjata. Bagi Trump, barisan ini berbahaya kerana Iran boleh menggunakan Hezbollah untuk memprovokasi Israel dan kemudian berlagak sebagai mangsa dalam rundingan. Netanyahu bertindak balas dengan tegas kerana Hezbollah cuba menetapkan peraturan baru, menyerang Israel dari Lebanon dan mengharapkan Israel tidak membalas. Perdana Menteri Israel berkata perkara itu tidak akan diterima. Mesejnya tegas tetapi mudah. Jika Hezbollah melepaskan tembakan, Israel akan membalas. Dan pada ketika ini, Iran kehilangan perlindungan naratif kerana sekutunya di rantau ini membantu memastikan krisis itu terus berlarutan pada saat Teheran cuba kelihatan munasabah untuk mendapatkan konsesi. Tekanan dalaman di Iran juga semakin meningkat. Terdapat laporan mengenai protes terhad yang berkaitan dengan dasar pendidikan dan ketakutan dalam kalangan orang awam akibat penindasan rejim. Walaupun protes tidak besar, ia menunjukkan bahawa sekatan dan krisis luar memberi kesan kepada suasana dalaman. Rezim itu bergantung kepada imej kekuatan. Terdapat juga perebutan naratif. Iran cuba mengatakan bahawa mereka tidak mempercayai Amerika Syarikat dan memerlukan pembebasan aset untuk bergerak ke hadapan. Washington membalas bahawa pembebasan itu tidak akan berlaku sebelum langkah konkret diambil. Rejim itu mahukan wang dahulu. Trump mahukan perubahan tingkah laku dahulu. Perbezaan inilah yang menerangkan mengapa perjanjian itu masih belum tercapai, walaupun terdapat tanda-tanda kemajuan. Kejatuhan Apache meningkatkan ketegangan, tetapi tidak mengubah pusat krisis. Siasatan akan menentukan sama ada ia disebabkan kegagalan, serangan, atau faktor lain. Sementara itu, usaha menyelamatkan anak kapal sudah menjadi sebahagian daripada tindak balas Amerika. Pesan yang disampaikan ialah Amerika Syarikat boleh beroperasi dalam persekitaran berisiko, menyelamatkan anggota tenteranya dan meneruskan misi.
Bagi rakyat Amerika, perkara ini sangat penting. Tiada siapa yang mahu perang tanpa penghujung. Tetapi tiada siapa juga yang mahu melihat Teheran mengawal Selat Hormuz melalui ugutan. Trump sedang cuba memaksa rejim Iran membuat pilihan. Penonaktifan kapal tangki minyak di Teluk Oman menunjukkan bahawa arahan itu bukan sekadar simbolik. Penyelamatan anak kapal Apache menunjukkan bahawa Amerika Syarikat masih beroperasi dalam keadaan berisiko. Dan tekanan ke atas Netanyahu menunjukkan bahawa Trump mahu mengawal peningkatan ketegangan tanpa menyerahkan rantau itu kepada percaturan Iran. Di sinilah krisis berada sekarang. Trump memegang pena perjanjian itu tetapi juga mengekalkan tekanan yang membuat Teheran kembali ke meja rundingan. Saya Miu Song Awis, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.